Ada orang memang Allah Ta'ala tak bagi dia duit banyak, tapi Allah Ta'ala bagi dia makan banyak. Ada orang Allah Ta'ala bagi dia makan banyak, makan ubek pun banyak, sampaikan dah payau tokak nak makan tak boleh. Tak terasa dah makan sikit-sikit, makan ubat lagi banyak daripada makan nasi. Ada orang tu kadang duit banyak, makan pun boleh banyak, tapi anak seorang. Ada juga. Ada orang kahwin 20-30 tahun, anak tak ada. Dia bela kucing. Kucing tu faham cakap dia. Dan kucing tu nak berak pun masuk toilet. Ada? Kan? Betul? Memang ada yang macam tu. Bukan kata kita buat-buat cerita tu, sebabnya kita ni kena belajar mensyukuri apa yang kita ada. Nampak tak? Syukur apa? Kita ni target ni bukan TN50 tau, tu pendek tu. Jangan ingat panjang, target kita TN akhirat tu. Nampak? Transformasi niat kita untuk akhirat. Tu sebab Iskandar Zulkarnain, kan, salah seorang raja yang soleh, kan, yang mana orang putih bagi nama dia Alexander the Great. Iskandar Zulkarnain, dia kata sebelum dia mati, dia kata apa? Dia kata besok kalau aku mati, pastikan tabib-tabib yang handal-handal usung jenazah aku. Dan kemudian bila usung jenazah aku, pastikan sepanjang perjalanan nak menuju ke kubur tu, taburkan segala harta kekayaan aku. Dan yang ketiga, bila usung jenazah aku, pastikan tangan aku tu terkulai keluar macam ni, biar orang nampak. Semua orang tanya kenapa? Yang pertama, bila tabib yang handal-handal usung jenazah aku, nak bagi tahu walau macam mana hebat pun tabib tu. Tabib ni kita zaman kita doktor lah. Macam mana hebat pun doktor tu, macam mana hebat pun tabib tu, dia tidak akan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Nak beritahu kat semua. Yang kedua juga, nak beritahu bila tabur harta kekayaan, kau akan tengok ramai-ramai orang akan ambil harta tu tanpa kau mampu buat apa-apa. Kenapa? Macam mana banyak pun harta tu, kau tak boleh bawa masuk dalam kubur. Dan yang ketiga, bila tangan terkulai layu di tasik madu. Tangan terkulai keluar tu nak beritahu apa? Nak beritahu macam mana kita lahir dulu tangan kosong, kita mati pun dengan tangan kosong. Tangan tu dah tak berupaya buat apa-apa, terkulai macam tu saja kerana kehilangan satu sumber yang disebut sebagai masa. Kan, budak-budak sekarang sebut masa dah time. Kan? Time's up dia kata kan. Masa dah sampai, dah tak boleh buat apa dah. Orang tolak jenazah tu, orang tolak macam ni, terbalik. Pusing sini macam ni. Siram masuk dalam, tak ada. Masuk hidung, tak nyaut dah jenazah tu. Tersumbat hidung dia, tak ada. Kita mandikan, saya ingat mandi jenazah ayah saya. Yang besar betul tu. Arwah abah saya besar. Kalau naik motor hantar pergi sekolah dulu, orang tak perasan saya dekat belakang. Arwah abah saya besar. Kalau dalam dewan ni, tak ada yang boleh lawan betapa besarnya ayah saya tu. Badan dia besar. Kalau orang cakap gemuknya kau ni Mail, ni kurus ni, dia kata. Arwah abah saya memang kelakar orangnya, mujurlah saya serius. Macam tu lah keadaan. Kan? Kan? Masa mandi jenazah arwah abah saya ni, tolak dibusing. Dari sini tak ada mayat yang melawan. Tak ada. Tolak belah sini dulu. Tak ada. Nak nunjukkan apa? Waktu tu masa dah time, masa dah sampai, tak boleh buat apa. Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala uji kita muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati. Dan Allah Ta'ala uji kaya dengan, bukan dengan miskin. Allah Ta'ala uji kita kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Ada orang tu sikit, mak ayah kita, kan, orang-orang lama cuba tanya, dulu walaupun sikit tapi soalnya cukup. Alhamdulillah, semua dapat makan. Pucuk paku lah. Sayur bening Jawa tu, orang Jawa dia tahulah sayur bening, yang sayur air tu kan. Sedap betul dulu, sebab bukan sedap, bukan resepi, memang itu je yang ada dulu. Tapi hari ni orang tanya balik, mana nak cari sayur tu, boleh tolong mak buatkan yang tu, betul tak? Hari ni walau macam hebat pun lauk tu, spaghetti lah, apalah, pizza lah, telur dadar juga tanya bila makan dengan nasi. Sebab dulu tu je yang ada. Dulu orang kaya je makan ayam. Hari ni siapa-siapa boleh makan. Rupa-rupanya hari ni dah berubah. Orang kaya je boleh makan durian. Saja sebut kalau dah musim belum sini? Belum Aduh, terbayang pula durian ni. Kan? Itulah. Bayangkanlah beli dua biji durian.
2 biji 300 lebih. Saya kata meninggal makan, sebelum makan meninggal. Kan bukan kata apa kan? Tapi maknanya belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Wawasan kita adalah untuk akhirat. Apa juga kita buat atas dunia ni jangan sia-siakan. Sebab semua Allah Ta'ala akan tanya tu. Semua Allah Ta'ala akan tanya. Yang saya sebut tadi, diri sendiri, perangai kita Allah Ta'ala akan tanya akhirat besok. Kan? Kau ingat Allah ke tidak? Ingat. Apa buktinya? Salat. Kau ingat Allah tak? Ingat. Apa buktinya? Aku menangis kerana ingat dosa-dosaku ya Allah. Dosaku kepadamu ya Allah. Itu sebab kena nangis. Jangan menangis sebab jantan, rugi. Orang perempuan jangan menangis kerana suami kita, rugi. Pedulikanlah dia nak buat apa, setuju je. Faham? Nak pening-pening kepala, aduh. Aduh, orang lelaki gelak je. Betul akhirat besok, kita bangun akhirat besok, telanjang bulat semua ni. Dan walaupun telanjang, tak ada sibuk tengok orang. Wih, kutu kampung. Wih, tak pakai baju dia. Dua hal dia pun tak pakai baju ni. Tak ada sibuk hal orang, sibuk jaga hal sendiri dah masa tu. Masa tu kita cari-cari jumpa Nabi Adam, wahai Nabi Adam, bantu aku, wahai Nabi Adam. Tak dapat dah. Ni terjemahan tau. Tak dapat dah, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Nampak Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, bantu aku. Tak dapat. Kau pergilah cari orang lain. Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, kau pergi cari Muhammad. Rupanya dalam banyak-banyak Nabi-Nabi kita je. Ummati cari umat dia. Kan? Tapi masa tu nak kenal Nabi, nak kenal umat dia, mesti ada tanda. Tanda tu tak dapat saya nak cerita macam mana tanda, tetapi berdasarkan amalan kita. Selawat tak pada Nabi banyak-banyak. Amal tak sunnah Nabi yang sebut tadi tu. Itu tanda-tanda dia. Dan Nabi sebut, barang siapa yang mempermain-mainkan sunnahku, maka haram baginya syafaatku di akhirat kelak. Ada orang yang main-main mempersenakan sunnah Nabi. Apa hal kau ni janggut ke bulu ketiak? Dia marah, dia cakap. Ni Abang Samsul Rawau cerita ni. Dia janggut, dia tu orang ejek dia. Ini janggut ke bulu ketiak? Dia kata. Sebab janggut dia kan halus-halus je tu. Saya tak tahulah, mungkin kan, digambarkan macam tu, tak tahulah. Macam-macam. Mana ada makan buah tamar ni? Tak boleh lah tekak geli. Dia cakap macam tu. Ada orang yang cakap macam tu. Jangan main-main. Besok Nabi tak kenal kita nanti. Bila Nabi dah jumpa, ringkas cerita, Nabi bawa semua umat dia. Kan? Berjalan. Tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat kuat. Bunyi apa? Bunyi api neraka. Dia terdengar bunyi api neraka ni. Kuat betul. Bunyi sampai bingit telinga. Berapa jauh? Berapa jarak neraka ni, api neraka ni dengan umat Nabi ni, dengan Nabi ni? Berapa jauh? 700 tahun perjalanan. Tapi macam tu punya kuat bunyinya. Maka selepas itu Nabi pun menghalau api tu. Pergilah kau. Tapi api itu makin dekat. Api itu makin dekat. Dan bila dah makin dekat, tiba-tiba datang Jibril. Jibril bagi segelas air. Wahai Muhammad, kau ambil air ini, kau siramkan pada api. Nabi ambil segelas air ini. Nabi jirus, Nabi siramkan, reda api itu. Heran Nabi. Nabi tanya pada Jibril, wahai Jibril, air apa yang kau berikan kepada aku ni? Maka jawab Jibril, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Tu sebabnya kena menangis di dunia ni. Paksalah. Biarlah, kalau tak boleh tak biasa menangis pun tu sebabnya kita digalakkan bangun pagi. Qiyam al-lail. Bangun malam. Bangun, kencing, tidur balik, tak kira. Ni bangun ibadah tu. Mana menangis, ya Allah banyaknya dosaku. Dalam satu kisah tu macam mana seorang lelaki dah nak dimasukkan dalam neraka, terdengar satu suara, ya Allah, janganlah kau masukkan tuanku ini ke dalam neraka. Kenapa? Kerana dia menangis kerana-Mu, ya Allah. Masuk lelaki itu dalam syurga. Kenapa? Siapa yang cakap? Suara siapa? Suara berkat sehelai rambut tu bercakap sebab dia jadi saksi. Waktu tuan dia tu menangis dulu, air mata tu kena kat rambut tu, yang rambut tu boleh cakap tu. Tapi malam kang menangis tak yalah tadah dengan rambut ni contoh. Kan? Contoh. Makna nak gambarkan menangis. Dan kalau nak dapat penjelasan yang lebih lengkap, dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Al-Ghazali, tajuk menangis kerana Allah. Itu boleh tengok. Macam mana tu lah dia. Maknanya menangis tu sebab Saidina Abu Bakar kata akhirat nanti seramai-ramainya manusia yang menangis kerana menyesal. Menangis air mata darah.
punya banyak air matanya sampai letakkan perahu berlayar. Macam tu. Jadi jangan nak tunggu akhirat besok baru nak menangis. Atas dunia ni nangis betul. Pelaburan untuk akhirat. Nak pelaburan untuk akhirat. Menangis, ya Allah, banyaknya dosaku, ya Allah. Saya waktu apa kan, waktu pergi pelayaran ada saya pergi, saya ikut pelayaran tahun lepas. Dia pergi dengan mak saya. Ada satu pelayaran naik kapal besar, punya besar kapal tu 8 tingkat ke 9 tingkat. 800 lebih bilik dalam tu. Dekat jeti kat Pulau Pinang tu. Macam tu lah tengok bangunan tu, gayat tu. Besar betul. Saya tengok kapal tu, sebesar-besarnya kapal tu rasa. Ya Allah, besarnya. Sesat barat mencari bilik. Saya mula-mula tu salah bilik. Saya tak tahu. Saya tekan-tekan pesat tak mau. Buka-buka, orang putih buka. Saya tanya budak tu, apa package kau bagi aku ni? Siap ada orang putih kan? Rupanya salah bilik. Nombor sama, siap lift apa semua. Mak saya bilik lain. Yang paling best waktu kita sembahyang. Lepas kita qiyamul lail pagi, lepas tu subuh, tunggu matahari naik. Masa tu berperasan yang kapal yang sebesar-besar tu. Tak nampak langsung daratan ni. Laut, selaut-lautnya keliling. Terasa masa tu kecilnya kapal yang besar. Dan masa tu lah Ustaz Muhaddir Jul beritahu seperti mana kita membayangkan dosa kita sebesar kapal, tetapi keampunan daripada Allah seluas lautan. Dengan tahap itulah jangan putus asa, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Rugi kita. Minta ampun, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan bayangkan istighfar ini juga sunnah Nabi selain daripada kita minta ampun dengan Allah. Istighfar adalah antara 7 sunnah terbesar Nabi yang Nabi tak pernah tinggal. Nabi memang buat. Jadi pelaburan untuk akhirat tu je yang kekal abadi. Memang payah nak cakap tau. Sebab apa kita benda-benda ni semua kita tak nampak. Pahala kita tak nampak, semua tak nampak. Buat baik tak nampak. Tapi orang yang memandangkan mata hati, dia mungkin boleh nampak. Sikit-sikit je kita boleh nampak. Tak nampak penuh pun nampak sikit. Agaknya mungkin sebab aku sedekah ke, anak-anak aku ni okey, semua belajar. Mungkin juga kan. Tetapi itu baru nampak sikit. Yang nak nampak betul dekat akhirat nanti. Itu sebabnya keyakinan kita kepada Allah dan Rasul tu penting. Kan? Dalam kita ni melabur ni kan. Yalah kalau kita buat pelaburan, tentu kita nak tengok dah ada ke orang yang berjaya. Kan kalau kita nak buat pelaburan skim cepat kaya tu lah. Pelaburan macam ni, macam-macam barang jual, nanti jadi kaya, nampak tu? Bawa kereta besar, nampak tu? Macam ni, iya ke? Betul ke ni? Betul. Tapi macam pelaburan akhirat, nak nampak macam mana? Tak nampak. Tetapi berdasarkan keyakinan kita, kepada apa telah digambarkan tentang syurga di dalam Al-Quran, itulah target kita. Sasaran kita. Itulah juga matlamat kita, yang lebih panjang dan lebih jauh lagi. Jadi cukup cakap tu, saya paskan pula kepada Ustaz Abdullah Khairi. Bagi dia mood naik pula. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.